Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbishrah li rabbishrahna sadna wa yassirna amrina wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qaulina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kerana dengan kehendaknya, dengan limpah kurnianya, insya-Allah dengan keredaannya, insya-Allah kita akan meneruskan pembelajaran kita pada pagi ini, iaitu tentang ilmu nahwu dan saraf. Jadi masih lagi di dalam apa namanya bab huruf tambahan. Dua huruf tambahan kepada fa'il madhi yang 3 huruf. Jadi untuk itu kita telah pun sampai kepada tambahan 2 huruf tu sampai kepada alif dan ta dan alif. Dan alif kan. Ta dan alif, dan hari ini kita akan pergi kepada tambahan kepada alif nun. Jadi di sini saya nak tunjukkan sedikit tentang apa namanya kita punya kedudukan perkataan ni. Jadi dalam buku yang ini, dalam buku ni, jadi muka surat nun. Kalau tuan-tuan ada buku ni, buka muka surat nun. Nun, dan kita akan dapat dia punya jadual ni. Jadual yang apa, yang meletakkan dia punya susunan. Meletakkan susunan. Jadi mula-mula kita belajar dia dulu adalah fa'il mujarrad sulasi. Fa'il mujarrad sulasi ni maknanya fa'il 3 huruf yang mujarrad. Mujarrad maknanya tak ada tambah. Iaitu fa'ala, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu dan sebagainya. Jadi itu ada 6. Jadi 6 ni di sini duduknya. Jadi sini nombor 1 ni fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Ini tanda dhammah ni. Fa'ala yaf'alu. Dan yang kedua ni fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga fa'ala yaf'alu.
Jadi fa'ala yaf'alu ni yang berbaris atas, ain baris atas. Kemudian ada dia punya, apabila fi'il mudhari' dia, ain berbaris dhammah, ain berbaris bawah, ain berbaris atas. Jadi itu adalah mujarad sulasi. Kemudian sampai dia ada nambah jadi fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, kemudian fa'ila yaf'ilu. Jadi dia ada nambah. Jadi menambah ni seharusnya tuan-tuan boleh ingatlah. Yang ini ain bagi atas, ain bagi dhammah. Apabila mudhari' ni bagi dhammah. Yang ini ain bagi atas, yang ini ain bagi bawah. Mudhari' dia. Yang ini bagi atas, yang ini bagi atas, sama-sama atas. Lepas tu pula yang ini pula yang keempat ni fa'ula yaf'ulu, ain dia punya mudhari' dia bagi atas. Kemudian bagi bawah ain madi dia, dan ini bagi tadi bagi dhammah, ini bagi atas, kemudian yang ini bagi bawah, sama-sama bagi bawah. Itu semua adalah 6 mujarad sulasi. Jadi itu adalah diwakili nombor 1. Jadi nombor 1 ni adalah nombor muka surat yang kita nak rujuk. Nombor 1. Kemudian yang nombor 2-nya adalah yang ini. Jadi nombor tu mewakili yang ini. Jadi nombor 2 tu adalah menunjukkan dia mazid. Mazid sulasi. Daripada 3 ditambah, dia ada tambah. Kalau tambah 1, dia punya, ini dalam dia punya grup besarnya nombor 2. Kemudian lepas 2 tu kosong. Kosong tu maknanya fa'ala. Fa'ala. Makna sabdu. Makna tambahan dengan sabdu. Tuan-tuan dapat ke? Ada buku ni? Ataupun nota yang jadual yang saya bagi dulu? Dalam ada tapi tak dapat cari page. Tak dapat cari page. Tak dapat pakai yang saya ni je lah. Jadi kalau 2 kosong maknanya itu adalah mazid 1 huruf iaitu sabdu. Sabdu di atas ain. Kalau 2-1 maknanya tambahan alif di antara fa dengan ain. Kalau dua tiga maknanya adalah tambah hamzah. Tambah hamzah ni. Maknanya kalau 2 3 maknanya tambah hamzah. Jadi kalau tambah ain, tambah sabdu, kosong. Tambah alif, 1. Tambah hamzah, 2. Jadi kalau mana yang ini form 3 kan Ustaz? Ni form 1. Ni form mana? Yang tambah alif ni form 3 kan? Macam ni ya. Ini number ni. Kalau form tu Ini number ni. dia panggil sini form 1 lah. Ni form 1 betul-betul. Panggil 1 kan. Tapi 1A, 1B, 1C sampai 1F lah kan. Lepas tu kalau yang tambah huruf 2 maknanya tambah huruf 1 huruf. 1 huruf. Kalau tambah 1 huruf, kalau kosong, 2 kosong maknanya tambah huruf ain sabdu. Oh, 2 kosong. Kosong. Kalau sekiranya tambah alif itu 1. Ini number muka surat yang kita nak buka berhubung dengan perkara yang kita nak tengok. Kalau yang ketiga, yang tambah 2, kalau 2 maknanya tambah hamzah. Okey. Jadi sekarang ni kalau 2 3. Kalau 2 3 maknanya tambah 2 huruf. Huruf apa yang tambah? Huruf ta dan sabdu. Sabdu. Okey. Sabdu. Okay. Kalau 2 4 itu tambah ta dan alif. Ta dan alif. 2 4. 2 5 adalah tambah alif dan nun.
Okey. Yang ini yang kita akan nak pergi ni. Kita sudah tambah yang ini. Yang nombor 3 ni, 2, 3 ni maknanya tambah ta dan sabdu dah sudah. Kemudian tambah ta dan alif pun dah sudah. Jadi untuk hari ini adalah tambah alif dan nun. jadi 25. 25 ni apa dia? 25 ni nombor muka surat pada buku ni. Pada buku yang warna hijau, yang warna biru tu. Okey. Dah dapat? Okey. Semua orang ada buku tu? Ada Ustaz. Kena cari Ustaz. Ada Okey. aja. Jadi sekarang ni kita dan 25. Nanti kita 25. buat dia dulu, nanti dulu. Tapi nak beri faham dulu. 25. Dan kalau tambah alif dan ta, 26. 25 alif nun. Kalau yang keenamnya alif ta. Alif ta tu tambah 2 huruf iaitu alif dan ta. Kemudian yang ketujuh pula tambah 2 juga tapi alif dan sabdu. Pada hujung. Tadi sabdu pada ain. Ini sabdu pada lam hujung dia. Itu yang ketujuh. Manakala yang ke-8 tambah alif sinta. Alif sinta ni tambah di depan. Itu adalah yang ke-8. Jadi kita punya pengajian sampai sinilah. Siapa nak yang lebih tu no problem. Tapi kena belajar sendirilah. Sebab dah dapat yang asalnya ni. InsyaAllah ni tak ada masalah ni. Jadi yang bawah ni dalam kita punya silibus ni tak masuk lagi lah. Mungkinlah masuk bila dah habis. Dia punya yang lain-lain lah. Apa dia yang lain-lain tu? Yang lain-lain tu ini dia. Tengok dari atas tu. Dia kata salim. Salim tu maknanya semua hurufnya tak ada yang sakit. Tak ada yang sakit, tak ada yang sabdu, bukan hamzah. Itu salim. Tak ada yang sakit, tak ada yang sabdu, tak ada yang hamzah. Jadi salim tu kosong. Jadi kalau 200 maknanya salim lah. Salim, apa dia huruf salim tu? Huruf salim tu, apa dia yang maksudkan salim tu? Salim tu tak ada huruf hamzah, tak ada huruf sabdu dan juga tak ada huruf sakit. Itu dipanggil salim. Kemudian kalau sekiranya pada perkataan tu ada huruf hamzah, ada huruf sabdu, dipanggil mudha'af. Mudha'af ni kalau salim ni 1, 0. Tadi 0 ke bawah. Jadi 01 sampai yang ke-9 tadi itu ada alif ke bawah. Ini alif ke alif mendatar. 0 tu adalah salim. Manakala 1 adalah mudha'af. Mudha'af tu maknanya adalah sabdu. Jadi dalam perkataan tu ada perkataan yang bersabdu. Jadi itu adalah diberi nama 2, kalau 1 pun boleh, 2 pun boleh. 200. Tapi tak nampak tak. Nanti akan tunjukkan dia punya apa, dia punya. Tapi ambil faham ni dululah. Kemudian kalau 2 ni maknanya adalah huruf hamzah. Huruf hamzah duduk di fa. Fa mana fa'ala. Jadi huruf hamzah duduk di fa'ala. Jadi huruf hamzah di dalam perkataan 3 huruf tu dia boleh di pangkal, dia boleh di tengah, dia boleh di hujung. Kalau hamzah tu duduk di pangkal, kita panggil dia 2 lah. Mahmus. Mahmus ni adalah maknanya dia mahmus fa nama dia. Mahmus fa tu maknanya huruf hamzah itu duduk pada fa. Fa tu maknanya pada fa'ala. Maknanya pangkal sekali lah. Kalau sekiranya huruf hamzah tu duduk pada ain dia panggil mahmus ain. Yang ini. Ini mahmus ain. Maknanya hamzah tu duduk pada tempat ain. Duduk tengah ain. Kemudian kalau mahmus yang duduk di akhir kita panggil mahmus lam. Jadi fa'ala, jadi fa ni pangkal,
dengar. Lam tu Ustaz, tak dengar. tak dengar. Tak Semua tak dengar. Tak Semua orang tak dengar. Saya dengar Ustaz. Very Ah. clear. Dengar. Dengar. Siapa yang tak dengar? Oh, tak dengar. Saya dengar. Ramai yang tak dengar. Tak, saya dengar. Saya okey. Ah. Kalau kilah pun dengar. Ini okey. Clear. Okey, Ah. dengar. Jadi fa'il sahih ni dikira fa'il hamzah ni, huruf hamzah ni dikira fa'il sahih. Fa'il sahih itu adalah nombor satu salim, dia mudha'af, maknanya sabdu, kemudian hamzah dia pangkal, hamzah di tengah dan hamzah di hujung. Kemudian dia ada lagi di hujungnya itu adalah fa'il mu'attal. Fa'il mu'attal maknanya dalam fa'il tu, dalam kataan fa'il tu ada huruf sakit. Jadi huruf sakit tu boleh jadi duduk di fa. Mu'tal. Mu'tal ni huruf sakit, mu'tal fa. Mu'tal fa ni maknanya fa tu adalah huruf yang sakit. Kemudian mu'tal ain. Mu'tal ain ni pun ain yang sakit. Pada ain tu huruf sakit. Begitu juga mu'tal lam, pada lam tu adalah huruf sakit. Sama ada alif, waw, ya. Alif, waw, ya tu boleh duduk di fa, boleh duduk di ain, boleh duduk di lam. Itu kita panggil mu'tal. Mu'tal, fa, mu'tal, ain, mu'tal, lam. Macam mahmus ni juga tadi. Tapi mahmus ni maknanya adalah hamzah. Tetapi ini mu'tal ni boleh jadi alif, boleh jadi ya, boleh jadi waw. Alif, waw, ya. Jadi dia ada 3 tempat. Yang ni kira advance sikit daripada yang kita belajar tu lah. Kemudian mu'tal pula ada juga yang duduk yang ada dua mu'tal. Dalam tu ada 2 mu'tal. Satu mu'tal mafruk. Mafruk ni maknanya gonggang, kosong, hollow. Maknanya dipangkal dengan di ujung. Dipangkal yang di ujung kita panggil mafruk. Maknanya huruf mu'tal tu dipangkal dan di hujung. Mungkin pangkalnya alif, hujungnya wa, ataupun mungkin pangkalnya alif, hujungnya ya, ataupun dua-dua wa, atau tak kisahlah. Satu dipangkal, satu di hujung kita panggil mafruk. Jadi mu'tal mafruk. Mu'tal mafruk maknanya mu'tal tu ada 2. Satu dipangkal, satu di hujung. Itu mu'tal mafruk. Kemudian yang akhirnya ada mu'tal juga, tapi mu'tal makrun. Ini mafruk, ini makrun. Makrun ni maknanya berdempetan. Dua-dua kat hujung. Maknanya nombor 2 dan nombor 3. Fa'ala maknanya pada ain dia, pada lam dia. Jadi mu'tal ataupun huruf sakit itu berada pada tempat fa'af ain dan lam. Ini ain dan lam, ini fa dengan lam. Yang ini ain dengan lam. Jadi mafruq maknanya gonggang, kosong, hollow, berada di pangkal dan di hujung. Jadi dua huruf sakit pada perkataan tu. Dan lagi satu ada makrun. Jadi sekarang ni boleh dapat yang ni. Ustaz, saya nak tanya sikit Ustaz. InsyaAllah. Ya saya. Ustaz, Silakan. saya nak tanya. Kalau sekiranya kata dalam huruf makrun tu, yang last kali nombor 9 tu kan, Ya. katalah dia punya huruf mu'tal tu ya. Instead of ya dekat dia tulis 2 kali, ditulis ya tu sabdu. Katalah fa'ala tu kan. Kalau fa, ain, yang lam tu ditulis ya. Lepas instead of ya tu, itu huruf ya tu is huruf sakit. Instead of dia tulis ya, dia tulis tu sabdu. Kalau sabdu bertanda macam mana tu? Boleh juga itu dipanggil huruf nombor 9 juga tu. Ya. Dia punya, boleh juga. Instead Betul, of tulis. Tapi apabila kita nak menganalisa, kita buang ke sabdunya, kita buat 2. Tahu 2. Katakanlah hujungnya ya sabdu kan. Ya ataupun alif-alif pada lah. makrun. Pada makrun. Makrun. Ya sabdu pada makrun. Jadi okey. untuk membuat analisa, kita tak tulis sabdu, kita tulis ya lagi satu. Oh, sabdu tu dah lain cerita lah. Dia tak masuk ke sabdu lah. Sabdu tu maknanya dia double lah.
Jadi kita Betul. uraikan balik. Jadi kita Okey, dapat perkataan tu, ya, ya. Kalau dalam Quran macam mana? Kalau dalam Quran dia akan tulis dua agak, bukan sabdu. Ada ke perkataan tu dalam Quran? Tak tahulah, so saya tanya. Jadi kita jumpa lah. Kadang kita jumpa sabdu banyak. Antara ada itu bukan huruf mu'tal lah. Yang sabdu tu macam sad dia tahu sabdu. Ya, Nun dia tahu sabdu. Yang bayar muktanya bukan sabdu tu, huruf tu. Sama ada Huruf tu. alif ataupun huruf waw ataupun huruf ya. Alif waw ya lah. Jadi kalau huruf tu ya sabdu, ya bersabdu maknanya ya ada dua. Jadi kita uraikan, kita buangkan sabdu, tulis lagi satu. Jadi kita dapat ya. Okey. Ya. Tetapi tak ada contoh perkataan tu, ada ke? Tak tahulah. Tapi dalam Quran kan nampak sabtu berdekatan. Itu kita pun macam mana nak analyze. Okey. Jadi kalau sabdu tu kita kena tambahkan balik. Sabdu tu supaya kita nampak. Kalau tak tambah pun tak apa. Kalau kita boleh dah expert, tak ada masalah lah. Kita boleh bayangkan itu. Tapi kalau sekiranya kita rasa payah nak dapat, sabdu tu kita buka balik, yang buang tanda sabdu tu kita tulis dua kali. Okey. Okey, Ustaz, min fadlik. Ustaz tanya pasal masalan dia, sabdu yang di hujung. Ada kata ya, ada sabdu di hujung kan? Ya. Kalau silap saya dalam, memang ada dalam Quran. Kalau dalam ingatan saya, kalau tak silap, dalam, Masya Allah tak ingat ni apa, dalam Iqra, bila jauh cucu tu, kita kata, masalah dia kata alayya. Jadi kita punya bunyi dia tu, kita ada penekanan di hujung dia. Dia ada ya, lepas tu dia ada sabdu. Jadi alayya. Betul tak Ustaz yang itu ke? Alayya tu tak masuk dalam yang ni. Sebab apa? Yang sabdu tu dengan untuk satu kataan fa'il. Perkataan fa'il. Kalau alayya maknanya itu adalah atas saya. Alayya, sabdu ya tu bukannya satu kataan, itu sudah dua. Dua perkataan. Ya tu dua perkataan kan? Jadi ya dua perkataan dah tak masuk dah. Dia ni fa'il. Fa'il yang 3 huruf. Oh, ini fa'il. Okey. Fa'il yang 3 huruf, hujungnya ada 2 ya. Bukan alayya tu bukan. Alayya tu dah dua. Atas saya. Atas saya tu dah dua perkataan. Ya tu, ala tu ada huruf jar. Kerana ya tu, ya menunjukkan saya. Jadi itu bukan fa'il. Ini fa'il. Fa'il mu'attal. Fa'il mu'attal ni maknanya fa'il mengandungi huruf sakit. Yang mana huruf sakitnya ada 2 di hujung. Dua di hujung. Maka kita panggil makrun. Okey. Okey, thank you. Okey, Terima baik. kasih Ustaz. Sekarang ni kita pergi contohlah supaya mudah. Contoh. Nanti sekejap ya. Contoh mungkin. Oh, tak ada contoh kat sini. Tak apalah, nanti saya cari. Sorry, ambil masa sikit. Okey, tak apa.
Okey. Kita ambil contoh muka surat Antunna tu bukan. sekejap ya. Cuba tengok sini. Okey. Muka surat 110. Okey. 110. 110 maknanya kalau kita tengok balik yang apa nama yang dijual tadi, 110 bermakna fa'il 3 huruf mujarrad, kemudian 3 huruf mujarrad, tak ada tambahan apa-apa. Jadi maknanya fa'ala yaf'alu, kita dapat 100 muka surat di atas ni. Dia ada 2 muka surat, satu muka surat bawah ni itu muka surat buku. Yang bawah ni 125 ni ini adalah muka surat buku. Tetapi yang kita nak bincang ni adalah muka surat yang atas ni. Yang atas ni. Yang 110 ni. Yang 110 ini adalah maknanya 110. Satu maknanya mujarrad, maknanya tak ada tambahan. Okey. Dan satu lagi fa'ala yaf'alu. Okey. Dan kosong huruf salim. Okey, satu ni maknanya mujarrad. Mujarrad sulasi. Kemudian satu yang ini maknanya adalah fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu maknanya ain bagi atas, ain bagi atas, kemudian dia punya ain pada mudhari' dia bagi dhamma. Jadi fa'ala yaf'alu. Ini 110. Kosong pasal apa kosong? Kosong pasal dia salim. Dia tak ada huruf sakit. Tak ada huruf hamzah dan tak ada huruf sabdu. Ini 110. Okey. Kemudian ini dia punya tasrif dia. Macam itulah 110 fa'ala fa'alu, kemudian fa'alna dan sebagainya. Jadi apabila mudhari' dia fa'ala yaf'alu. Di sini fa'ala, kemudian dia punya mudhari' dia yaf'ulu. Yaf'ulu. Maknanya dia 110. Kalau fa'ala yaf'ulani. Kalau fa'alu yaf'aluna. Maklumnya. Ini ada majhul. Majhul ni adalah fa'il yang tidak diketahui. Majhul. Maknanya apa yang tak diketahui? Pembuat dia tak ada tahu. Pembuat dia tak tahu. Tapi yang kita tahu adalah dia punya yang kena buat. Itu majhul. Majhul ni kita tak study sekarang sebab dia ada beberapa perkara yang kita kena lihatlah. Jadi kita sekarang ni buat yang fa'alu yaf'ulu. Maksudnya maklum mudhari', maklum madi dan maklum mudhari'. Yang ini nanti dululah. Bukan kita tak nak ni, tapi tak dapat nak siapa serentak. Jadi bila kita dah familiar dengan ini, insya-Allah kita akan pergi yang apa namanya yang tambahan tu. Jadi itu namanya 110. Kalau 111, kita bukalah muka surat 111. Itu 111. Ini dia.
110 maknanya satu ni adalah mujarad, kemudian ni fa'ala yaf'ulu, kemudian satu lagi ni adalah sabdu. Huruf sabdu, mengandung huruf sabdu. Madda. Madda tu ada huruf sabdu kan? Madda. Madda. Jadi sudah ada huruf sabdu. Sahih. Jadi 111 tu ada huruf sabdu. Kalau 110 tak ada sabdu. Jadi ini ada yang dah sabdu jadi madda. Madda tu maknanya satu huruf yang tak ada tambahan, mujarad. Kemudian yang lagi satu ini adalah fa'ala yaf'ulu. Kemudian yang lagi satu ni maknanya ada sabdu. Jadi apabila kita nak cari perkataan yang macam ni, jadi kita buka lah 111. Ikut jadual tadi, jadual yang mula-mula kita buka tadi. Jadual yang buka kita buka tadi, kalau sabdu tu kan bawah satu. Kalau salim bawah kosong. Kosong melentang. Kalau sabdu satu. Jadi kalau dia 111 maknanya 3 huruf, kemudian fa'ala yaf'ulu, kemudian ada sabdu. Madda. Macam mana madda punya dia punya tasrif dia? Macam ni lah. Madda, madu. Kemudian madda yang mudu. Ya mudu. Yang mudu. Yang mudu ada sabdu. Yang mudu. Okey. Kalau dua madda, kemudian dia punya ni yang mudani. Kalau banyak madu, kemudian yang mudun. Okey. Oh. Okey. Apa makna madda? Madda maknanya panjang, mat. Panjang. Oh. Mat, makna mat. Memanjangkanlah. Jadi itulah dia punya cara kita nak tengok dia punya buku ni. Kalau tuan-tuan tak tahu kaedah tu, puas mencari. Okey. Buka kanan, buka kiri, buka depan, kat belakang. Okey, itu kalau yang 111. Cuba tengok pula kalau kira 112. 112. Ini 112. 112 maknanya dua itu menunjukkan ada huruf hamzah. Di mana duduk hamzah tu? Hamzah tu duduk pada pangkat. Akala. Akala tu adalah hamzah ada mengandungi huruf hamzah, bukan huruf sakit. Dia masih lagi salim. Dia masih lagi huruf sahih, tapi dia dipanggil ada hamzah. Jadi ada hamzah, dia beri nama dia 112. Mengikut jadual kita tadi, kita dapat dia 112. Jadi akala, di mana duduk hamzahnya? Hamzahnya duduk di pangkat. Okey, itu kalau hamzah duduk di pangkat. Kalau hamzah duduk di tengah, duduk tengah. Hamzah dua di tengah. Bukan mesti yang hamzah. Satu berapa tadi? 1, 2, 3 112 maknanya hamzah duduk di pangkat, kan? Hamzah duduk di pangkat. Perkataan akhadha, akala, kemudian perkataan amara, itu adalah hamzah duduk di pangkat. Kemudian kalau hamzah duduk di hujung, bukan hamzah tapi huruf sakit. Huruf sakit duduk di pangkat. Wajalah 115. 115, 5 tu adalah huruf sakit. Huruf sakit di pangkat. Muta alif fa. Wajalah. Wajalah. Okey. Kalau ya mana huruf sakit ya sama lah juga 115 juga.
Sama ada waw ataupun ya duduk depan tu, number tu nama 115. Kemudian 116 pula huruf sakit duduk tengah. Huruf sakit duduk tengah jadi qala. Qala dia telah berkata. Jadi huruf sakit tu duduk tengah. Mana huruf sakitnya? Alif. Qa, alif, lam. Jadi 116. 116. Kalau 11 macam ada, kana, semuanya itu adalah 116. Jadi kalau 117 da'a, huruf sakitnya di ujung. Da'a. Maknanya doa lah. Jadi huruf sakitnya dapat di hujung. Okey. Itu ini semua adalah kalau huruf tak ada tambahan. Jadi sekarang kita nak pergi yang huruf ada tambahan. Yang kita nak bincang hari ini adalah 200. Ustaz tolong tuan tanya. Macam dekat lepas tu ada baris depan tu, apa maksud dia? Semua ada baris depan di tepi dia tu. Baris depan mana? Sama ada da'a ke atau da'u ya? Adakah itu maksud dia? Tak, itu tambahan. Kata tengok yang ni. Tengok yang muka surat saya buka ni. Darabah. 120. Atas ujung dia ada baris depan kan? Itu saya maksud beritahu. Dia perkataan asalnya adalah daraba fa'il madi. Fa'il madi. Okey. Main mudhari' dia yadribu. Yadribu, okey. Yadribu kan. Yadrubu. Jadi maknanya dhammah tu adalah menunjukkan ain pada baris pada ain. Baris pada ain. Baris pada ain. Mudhari' kan? Fa'il mudhari' dia. Betul lah, dia ain tu dia domah kan. Tapi contoh ni tak betul. Yalah. Yang ini boleh. Yang ini. Jadi raja'a. Raja'a fa'il madi dia jin dia bagi atas. Tapi apabila fa'il mudhari' dia jin dia bagi bawah. Yang ini. Raja'a yarji'u. Yarji'u. Jadi raja'a dia letak bagi bawah ni. Atas ni. Kenapa ini dah jumpa bawah? Ini adalah bagi jin ketika dia mudhari'. Mudhari'. Yang jin ketika mudhari'. Raja'a. Kita boleh baca raja'a yarji'u. Kalau kita tak tahu, kita boleh baca yarja'a yarju'u yarja'a yarja'. Maknanya baris jin itu baris bawah. Itu sebab dia letak ini bawah ni. Ketika dia mudhari'. Okey. Ketika mudhari'. Madi dia raja'a. Mudhari' dia yarji'u. Jadi tanda ni menunjukkan baris jin ketika mudhari'. Bermakna baris-baris ujung tu adalah untuk menunjukkan mudhari' lah. Mudhari' yang depan, ada yang bawah. Pada huruf yang tengah tu, ain. Yes. Tak, yang ain tu, yang tengah tu yang change to the Right, that's right. That is fa'ala. Ada juga yang fathah yang kemudian tu ada. 134 ada yang fathah. Jadi dia merujuk kepada mudhari' dia lah. Betul. Macam 134 punya page itu laja'a. Tapi ujung dia tu dah baris fathah. Jadi laja'a jadi yalja'a. Jadi semua is referring, that means baris ujung dia yang atas bawah depan tu ada referring to mudhari'. Betul kan Ustaz? Mudhari' untuk baris ain saja. Maknanya baris bawah ni adalah sekarang untuk ain. Baris ain. Bukan ain ni, ain fa'ala. Fa'ala.
Kalau di sini Nah. jin lah. Jadi yarji'u. No. Fahim Jadi tu. Itu. yang mudhari'nya yarji'u, jin ni bagi bawah. Ya. Okey, boleh ya. Okey, boleh. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi saya nak tunjuk yang hari ni punya tajuk. Hari ni punya tajuk kita pergi buka dua muka surat. Lambat sikit. Tu dia alif mana? Surat Ah, 2. 250. Dua. Satu. Alah lambatnya. Dua. Dua lima. 5. 150. Ah. 5. Jadi yang hari ni punya tambahan dia adalah alif nun. Daripada perkataan asalnya adalah fa'ala. Jadi nombor dia berapa? Nombor dia 250. 250 tu merupakan 3 huruf Bagi selesai. tambah alif nun. Alif nun di depan. In fa'ala. In fa'ala dia punya nombor dia 250. Bergantung pada jadual kita pakai tadi yang saya tunjuk tadi. Kalau tuan-tuan buka balik jadual tu, cuba tengok 250. 250. Jumpa? Jumpa. Apa yang tuan-tuan jumpa? Alif. Infa'ala yang fa'ilu. Fi'il mazid salasi wazan infa'ala. Ya. Usluhu sahih salim. Jadi maknanya 250 tu adalah huruf 3 huruf madi dia campur 2 huruf. 2 huruf tu adalah alif nun. Tetapi semuanya adalah huruf salim. Huruf salim bawah kosong. Kalau kataan tu ada mengandungi hamzah 251. Kalau kataan tu ada mengandungi tadi ada mengandungi sabdu 250. 250. Kalau 252 itu adalah perkataan yang tambah 2 huruf tapi ada mengandungi hamzah di pangkal. Ya. Jumpa ya? Ya. Kemudian kalau hamzah di ujung 254. 4. Itu hamzah di ujung. Hamzah di dekat lam. 254. 250, 251, 52, 54. Kalau 254 contoh di sini indara'a maknanya ada hamzah di hujung. 254. Nombor ni tu. Bukan nombor muka surat bawah, muka surat bulat ni. Yang ni. 254. 254. Jadi maknanya dia punya huruf hamzahnya di ujung. Atau di tempat lam kan? Ustaz? Ya, tempat lam. Yes, tempat Tempat lam. lam. Tempat lam. Okey. Kemudian kalau 255 255. Huruf sakit. 255 kita dapat Huruf sakit di depan. huruf sakit Di duduk depan. tempat fa. Ya. Kan? An waraba. 25. In waraba. Duduk jadi nombor aja 255 makna ada huruf sakit duduk tempat fa. Hurufnya adalah waw. Kalau 2556 256 Huruf sakit tu. ada huruf sakit duduk di tempat ain. Tengah. Inqada alif ni huruf sakit. Jadi nombor dia 256. Okey. Kalau tuan-tuan nak cari jenis yang macam itulah. Jadi kalau kataan tu ada mengandungi katakan macam ini. Imbaraya. Ya huruf sakit duduk di ujung.
Number dia 257. Ya. Boleh? 48. Okey. Jadi tajuk yang kita nak bincang tajuk inilah. Tetapi nak ingat number ni tidak mudah. Jadi kalau kita nak tahu, boleh pergi indeks dia dengan tanpa kita mengingati number. Indeks dia muka surat banyaklah ni. Dia buka surat 400 lebih ni. Contoh di sini. Jadi katakan kita nak tengok perkataan apa-apalah. Dalam hal ini katakan kita nak tengok apa ni. Macam ni. Katalah kita nak tengok tafakkara. Tafakkara maknanya dia tambah ta, tambah sabdu. Tambah satu. Jadi dia asalnya adalah 3 huruf. Jadi 2, 3, 0. Kosong ni maknanya tak ada huruf sakit. Jadi tafakkaru ni semua huruf sihat. Jadi kita buka 2, 3, 0. 2, 3, 0 yang bulat di atas tadi. Yang bulat ke atas tadi. Jadi 2, 3, 0 kita tengok yang tu tadi. 2, 3, 0. Ada pun. Taza'am. 2, 3, 0. Taza'amna. Awal ada tafa'ala. Maklah tu pangkal lah. 2, 3, 0. Tafa'ala. Tadi kafak. Tadi huruf lain. Tafakkar tadi kan? Kalau dia 3, 0 tafakkara. Okey. Dia madhi tafa'ala. 2, 3, 0. Okey, 2, 3, 0. Jadi 2, 3, 0 ni adalah dia punya wazan dia tafa'ala. Tafa'ala itu adalah wazan dia. Perkataan dia tafakkaru. Tafakkara. Bukan tafakkaru, tafakkara. Jadi wazan dia tafa'ala. Tafa'ala itu adalah wazan kepada 2, kemudian 3, kemudian 0. 2, 3, 0. Jadi kita tengok dekat indeks tadi, kita dapat ni jenis dalam 2, 3, 0. Jadi kalau kita nak tahu pula kecil lagi, tengok balik jadual yang nombor 1 tadi, 2, 3, 0 duduk kat mana? Jadual yang mula-mula tadi. Jadual yang mula-mula tadi. Cuba tengok 2, 3, 0 kat mana duduknya. 2, 3, 0. 2, 3, 0. 2, 3, 0. Yep. Dapat tafa'ala kan? Tafa'ala. Tafa'ala. Jadi ini wazan dia. Jadi perkataan dia kena carilah perkataan dia. Jadi macam ini dia tak bagi semua. Dia bagi sini macam contohnya tajarrada, taza'ama. Itu perkataan yang dia beri. Tidaklah dia bagi perkataan yang exact yang kita nak cari. Tapi maknanya dia dalam grup tu. Wazan yang sama. Wazan yang sama. Okey? Okay. Belik-belik ni Ustaz ni. Nak mempunyai sebabnya saya tak teruskan zaman bila ke boleh masuk kepala macam tu. Itu sebabnya saya tak teruskan start dengan ini sebab kalau terus tak yang ini lagilah pusing-pusingnya. Ini tuan-tuan dah banyak tahu dah. Baru memerlukan ini, memerlukan jadual ni. Jadi dengan jadual ni tuan-tuan dapat cepat cari. Tengok jadual ni nombor berapa, terus pergi, terus kita dapat. Kalau dia punya fa'il madhi dia kita tahu, kemudian fa'il amar dia pun kita tahu. Kemudian di bawahnya itu contoh macam kataan ini, di bawahnya itu kita ambil yang mudah yang mudah kita nak tengok. Katakan yang 110. 110. Supaya mudah kita nak compare. 110 yang atas ya. Yang atas tu. 110. Yang atas tu. Alah. Okay, dapat. Sakat. 110 sedekah. Jadi 110 ini dia punya
Fa'al madhi. Kita nak cari fa'il mudhari' dia apa? Fa'il mudhari' dia fa'ala yaf'ulu, sebab itu ain tu bagi atas ni ada ain baris. Ni baris ain ni. Fa'ala baris dhammah ni adalah baris ain pada mudhari' dia. Jadi fa'ala yaf'ulu. Itu 110. Ini kalau kita nak cari dia punya tasrif lughawi. Jadi dia bagi di sini 1 orang, 2 orang, 3 orang, perempuan seorang, 2, 3, dan namanya muzakkar anta 1, 2, 3, kemudian muannas pula anti 1, 2, 3, lepas tu ana dan nahnu. Ini kalau kita nak cari ni. Tapi kalau kita nak cari lain, kata kita nak cari apa dia kalau fa'il amar dia. Fa'il amar dia tengok yang sebelah sini, yang ini. Jadi yaf'ala, fa'ala yaf'ulu, dia punya fa'il amar dia adalah uf'ul. Kalau 2 orang, uf'ula. Kalau ramai, uf'ulu. Okay? Kalau perempuan pula, uf'uli. Kalau 2 orang, uf'ula. Kalau banyak, uf'ulna. Okay? Kalau kita nak cari dia punya isim mazdar. Isim mazdar tengok yang kat bawah ni. Dekat kat bawah ni ada ditulis isim mazdar. Isim Mazdar. Nampak mazdar tu? Macam ni. Fa'alun, fa'ilun, fa'lun, fu'ulun, fu'lun, fi'alun, fi'lun. Jadi ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi fa'ala ni, perkataan dalam grup fa'ala ni, dia ada 7 mazdar. Kalau fa'lun pun betul, fa'ilun pun betul, fa'lun pun betul, kebanyakan yang ini, fa'lun, yang mati di tengah. Fa'lun ataupun fa'lun, mati di tengah. Jadi dia ada 7 mazdar. Jadi 7 mazdar ni payah juga nak ingatlah. Tapi kita ambil yang common punya adalah fa'lun ataupun fa'lun. Maknanya kalau fa'ala tadi buat, mana mazdar dia adalah perbuatan. Yang ini pun perbuatan, ini pun perbuatan, ini pun perbuatan, ini semua ni 7 ni maknanya perbuatan. Tetapi ini wazan fa'ala bagi atas, ni ain bagi bawah dan sebagainya. Jadi yang ini hanya bergantung kepada yang kita dengar daripada orang Arab cakap. Ada masa dia pakai yang ni, ada masa pakai yang ni, ada masa pakai yang ni. Dan seterusnya. Itu nak cari dia punya mazdar kepada perkataan fa'ala. Kalau nak cari isim fa'il dia, yang ni. Isim fa'il dia fa'ilun. Isim maf'ul dia maf'ulun. Satu saja. Maf'ulun. Okey. Jadi kalau ini kita nak tengok perkataan dia apa dia? Kata kataba. 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 Fa'il madhi dia kataba. Fa'il mudhari' dia adalah yaktubu. Yaktubu. Ta ni bagi dhammah, ikut ni. Ni bagi dhammah ni. Yang atas ni bagi dhammah. Jadi yaktubu bagi dhammah tu menunjukkan maklum dia. Menunjukkan dia punya mudhari' maklum dia. Yaktubu. Kalau anta, kalau anta, dia punya fa'il mudhari', fa'il madhi dia adalah katabta. Kemudian dia punya fa'il mudhari' dia adalah taktubu. Kalau dia punya fa'il amar dia uktub. Seorang, kalau 2 uktuba. Kalau banyak uktubu. Yang ni tentu kena hafal lah. Begitu. Kalau anti adalah fa'il madhinya adalah katabti. Kalau fa'il mudhari' dia taktubina. Kalau dia punya fa'il amar dia uktubi. Itu kan seorang. Kalau banyak uktub. Habis mazdar dia macam mana? Mazdar dia tengok ke bawah ni. Jadi perkataan kataba
Kataba adalah maknanya dia telah tulis. Jadi apabila jadi mazdar dia kata yang ni tadi. Mazdar dia katbun. Katbun. Ini adalah mazdar pada kataba. Maknanya penulisan. Ataupun kitabun. Ini yang biasa kita pakai. Kitabun ini adalah mazdar yang selalu kita gunakan. Yang ini jarang guna. Ataupun kitbatun. Kitbatun ataupun kitabatun. Kitabatun ini adalah kitabun. Jadi dia punya mazdar dia kitabun betul, kitbatun betul, kitabatun betul. Katbun pun betul. Tapi yang biasa digunakan kitabun, kitab, buku ataupun penulisan. Penulisan itu adalah mazdar. Manakala isim fa'il dia? Isim fa'il dia adalah katib. Katibun. Maknanya tukang tulis ataupun penulis. Kemudian dia punya isim maf'ul dia, isim maf'ul dia adalah maktubun. Maktubun. Okey. Isim maf'ul maktubun. Okey, sejauh ini ada soalan? Sejauh ini memang tak ingatlah nombor tu. Memang tak ingat. Saya pun tak ingat nombor tu. Tetapi kita tahu maknanya satu tu tak apa, dua tu tak apa, tiga tu tak apa. Jadi kita boleh carilah kata yang kita nak. Inilah secara ringkas dia punya maksud apa namanya? Maksud perkataan, maksud jadual ni. Apa guna cara menggunakan jadual ni. Okey. Jadi kita tadi dalam jadual 250 kan. Infa'ala 250. Alif nun. 250. Maksud 250 iaitu infa'ala. Okey. Jadi kalau tuan-tuan dah faham, kita pergi kepada buku kita. Buku kita Akrobat. Muka surat berapa ni? 79. Muka surat 79. Buku kita yang bahasa kita pakai tu 79. Jumpa? Semua orang ada buku tu? Sama ada e-book ke ataupun print ke tak kisahlah. Muka surat 79 adalah tambahan kepada alif nun. Alif nun. Okey. Jadi perkataan asalnya adalah fa'ala, maka tambah alif nun. Jadi wazan in fa'ala, in fa'ala ni satu kataan. Jangan jadi dua kataan. Kalau dua kan in fa'ala, in fa'ala, nun dengan fa ni bersambung. Itu maknanya satu kataan lah. Jangan jadi kedua. Kalau in lain, kemudian fa'ala lain, dah lain maksud dia. Tapi ini tambah kepada yang 3 huruf jadi 5 huruf lah. Jadi in fa'ala. Jadi in fa'ala adalah fa'ala tambah dengan alif nun di pangkat. Jadi in fa'ala seluruhnya adalah fa'il lazim. Jadi in fa'ala ni adalah fa'il lazim. Apa maksud fa'il lazim? Fa'il yang tidak memerlukan lebih. Nyambut. Tak menyebutkan nyambut. Sehingga semuanya bermakna mutawa'ah. Mutawa'ah itu makna apa? Mutawa'ah itu maknanya perkataan yang asalnya daripada perkataan yang memerlukan penyambut. Kan maf'ul bih. Jadi kataan ini adalah mutawa'ah. Mutawa'ah ni fa'il lazim yang asalnya adalah fa'il muta'addi. Mutawa'ah. Mutawa'ah. Kemudian contoh dibagi di sini misalnya in kasara. Ada in. In kasara maknanya pecah. Asalnya apa? Asalnya adalah kasara. Kasara memecahkan. Jadi kalau perkataan kasara dia memerlukan maf'ul bih. Apa? Kasara dia memecahkan. Memecahkan apa? Kena ada maf'ul bih. Tapi apabila kita kata in kasara maknanya dia telah pecah. Dia telah pecah tak perlukan maf'ul bih.
Dia sudah jadi fa'il lazim. Jadi in kasara ini terbit daripada kasara ditambah dengan in, jadi pecah. Akibat dia, kesan dia atau mutawa'ah dia adalah pecah. Dia telah memecahkan kaca, maka kaca pun pecah. Maka kaca pun pecah itu adalah dia punya wazan in kasar. Asalnya adalah kasara. Kalau bertambah in, dia jadi fa'il lazim yang tidak memerlukan penyambut. Kalau kasara, kena ada penyambut. Begitu juga dengan inqasama. Inqasama itu adalah terbagi. Asalnya adalah qasama. Qasama adalah membagi. Dia telah membagi dua kan tanah pusakanya. Jadi membagikan jadi qasama. Tadi apabila dia telah bahagi, maka dia akan terjadi inqasama, iaitu terbahagi. Asalnya bagi, membahagi, dan boleh tambah in kasara jadi terbahagi ataupun terpecah dua sebagai contoh. Jadi contoh di sini dia bagi sini in fa'ala fa'il madhi yan fa'ilu. Perhatikan baris ain dia bagi bawah. Yan fa'ilu. Yan fa'ilu. Yan fa'ilu ni ya tu bukannya baris dhammah tapi baris atas. Sebab dia sendiri sudah jadi 5 huruf. 5 huruf jadi yan fa'ilu. Yan fa'ilu, ain di bagi bawah. Dan mazdar dia infa'alan. Infa'alan. Ada tambah alif sebelum akhir. Alif ni adalah sebelum akhir. Kenapa ditambah? Sebab depannya ada alif. Apabila kataan depannya ada alif, maka apabila kita nak buat mazdar, ambil kataan ini, kataan fa'il madhi ni tadi, kemudian tambah alif sebelum akhir. Jadi daripada in fa'ala, dia jadi infi'alan. Ambil kataan fa'il madhi, in fa'ala, kita jadikan mazdar dia, ain dia, fa dia jadi bagi bawah. Infi'alan. Itu je bezanya. Tambah alif sebelum akhir. Mazdar kepada fa'il madhi infa'ala. Kalau infa'ala, fa tu bagi atas, ain bagi atas, lam bagi atas. Tapi bila mazdar dia, fa tu bagi bawah. Infi'alan. Itu mazdar. Jadi mazdar dia tambah alif sebelum akhir dan ubahkan baris fa dia kepada baris bawah. Jadi bukan infa'alan, bukan, tapi infi'alan. Ain tu bagi bawah, apa tu bagi bawah. Dan tambah alif sebelum akhir. Huruf akhirnya apanya? Huruf akhirnya huruf lam. Jadi tambah alif sebelum lam. Jadi kita dapat infa'alun ke, lan ke, lin ke, boleh belakanglah. Infi'alan. Itu adalah mazdar dia. Kemudian isim fa'il dia, isim fa'il isim fa'il ialah munfa'ilun bagi bawah. Daripada alif nun tadi, kita buang alif ataupun kita tutup alif ni dengan min. Jadi munfa'ilun. Ain bagi bawah maknanya isim fa'il. Yang ini munfa'alun. Ain bagi atas maknanya isim maf'ul. Itu saja beza. Kalau tuan-tuan ingat isim fa'il dia macam mana? Kita tahulah isim maf'ul dia cuma bagi ain tu dinaikkan kata. Kata itu maknanya dia adalah isim maf'ul. Lama? Kita ambil fa'il madhi tadi. Fa'il madhi tadi kita matikan lam dia, baris ain dia bagi bawah. Daripada infa'ala, apabila nak buat dia punya fa'il amar, kita matikan lam, turunkan baris ain ke bawah. Jadi infa'il. Infa'il. Ini adalah fa'il amar. Dan fa'il nahi dia la tanfa'il. La tanfa'il. Ain bagi bawah.
Pegang fi'il amar ni, ain bagi bawah. In fa'il, la tan fa'il. Okay? Itu wazan dia. Jadi wazan ini memiliki huruf hamzah yang baris bawah dan huruf nun mati sebelum fa'il yang kita nak tambah ni tadi. Contoh dia macam seperti ini. In kasara maknanya pecah. Asalnya kasara yang atas tadi. Tapi fa'il mudhari' dia yang kasiru, sin bagi bawah. Kemudian mazdar dia inkisaran. Inkisaran mazdar. Ada alif sebelum akhir. Akhirnya huruf ra. Jadi ada alif sebelum akhir. Jadi kaf tu kena turunkan ke bawah. Jadi inkisaran. Jadi perpecahan. Maknanya dia perpecahan. Dan isim fa'il dia, isim fa'il adalah munkasirun. Munkasirun adalah orang yang membuat kerja memecah belah. Orang yang memecah belah kan. Kemudian orang yang dipecah belahkan dia adalah munkasara. Ini sim bawah, ini sim bagi atas. Munkasara makna orang yang dipecahkan ataupun orang dipecah belahkan. Ini perangai penjajah lah. Penjajah dia pecah belahkan umat dari tempat-tempat, lepas tu dia jadi ketua. Jadi munkasara. Jadi munkasara tu orang yang dipecah belahkan oleh munkasira. Oleh orang yang pecah belahkan. Jadi isim fa'il dia munkasirun, isim maf'ul dia munkasara atau munkasarun. Fa'il amar dia inkasir. Inkasir makna pecah belahkan lah. Kalau fa'il nahi lan tangkasir, janganlah awak berpecah belah. La tangkasir. Bagi bawah sin tu. Jadi janganlah engkau berpecah belah. Itu kalau perkataan inkasara. Kalau perkataan qasam, inkasama maknanya terbahagi. Kalau qasama saja terbahagi. Ayat Quran terbahagi kepada 114 surah. Itu kasama. Tetapi apabila tambah in, dia jadi terbahagi. Bukan tak sengaja. Kalau kita belajar Melayu, dia kata tak sengaja. Ini bukan tak sengaja. Maknanya ini yang tersedia. Tersedia. Kalau bahagi, terbahagi. Telah tersedia, terbahagi. Ini fa'il madhi dia, fa'il mudhari' dia yang qasimu. Yang qasimu sin bagi bawah. Yang tadi sin pun bagi bawah. Yang qasimu. Memang mazhar dia bagi bawah. Mazhar dia intisaman. Inkisaman. Mazhar kepada inqasama ataupun terbahagi. Kemudian isim fa'il dia, orang yang membagikannya munqasimun. Tambah min bagi dhammah, munqasimun. Kalau fa'il maf'ul dia, sin dan naikkan kata, jadi munqasama. Asamun. Fa'il amar dia inqasim. Kemudian fa'il nahi dia la tanqasim. Jangan kamu berbahagi-bahagi. Okey. Ada belit-belitan yang perlu diuraikan? Ada berbelit-belit yang perlu diuraikan? Ustaz. Ya, saya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ini yang alif nun tu, yang alif tu ialah hamzah Ustaz. Dia kata mesti baris kasrah saja. Dalam segi tulisan tak ada nampaknya, tapi dalam sebutan ada macam infa'ala. Alif nun mati tu atau alif tu ialah alif hamzah ke? Hamzah wasal. Hamzah wasal. Okey. Hamzah wasal. Hamzah wasal. Okey. Hamzah wasal. Bila Jadi kau hamzah wasal faham. kita ada tiga jenis. Hamzah lah. Kita ada tiga jenis alif kan. Satu hamzah duduk atas alif. Itu kita panggil hamzah qata'. Satu lagi hamzah yang tak ada tanda atau hamzah wasal yang tak ada tanda hamzah tapi tanda kepala sad je. Ada sad. Yang di sini is yang ada apa lah, yang tanda sad ni, yang in. Yang ni yang tanda sad.
Okey. Ini tanda Terima kasih, start. Ustaz. Okey. Tapi yang ain fa'im fa'a alif ni, ini alif, bukan hamzah wasal. Okey. Ini alif, bukan hamzah wasal. Jadi kita ada 3 lah. Hamzah wasal, hamzah qata' dan alif. Alifnya inilah. In fa'ala. Alif ni alif mat. Jadi alif mat ni adalah hamzah. Bukan hamzah, alif. Alif betul lah. Alif tak yang ada depan ni alif juga kita sebut, tapi dia adalah hamzah wasal. hamzah wasal. Okey. Kalau yang ada hamzah tu, hamzah qata' tu yang ada kepala hamzah tu. Itu memang hamzah lah. Ini adalah hamzah wasal. Kalau duduk di depan, kita kena sebut in. Tapi kalau duduk tengah, in tu hilang, dia tak ada bunyi apa-apa. Tapi tetap ditulis. Itu hamzah wasal. Okey? Okey. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Ada lagi soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada, kita pergi kepada Ustaz, nak tanya. Qasam, dia kata qasama, dia kata terbahagi kan? Kalau in qasama, dia terbahagi lah. Tapi qasama tu, satu lagi perkataan lain bukan macam kita kata huruf-huruf qasam, huruf-huruf bersumpah kan? Bukan. Itu qasam, itulah, itu sumpah. Ini bukan qasam. Ini qasama ni adalah maksud dia bahagi. Macam dia kata. In Qasam tu qasama. huruf-huruf qasam. Asalnya adalah qasama. Jadi bukan qasam maksudnya qasam sumpah. Ini maksudnya bahagi, membahagikan. Qasama, membahagi. Kalau yang sumpah tu pun, kalau madhi dia pun kita boleh kata qasama juga kan? Boleh ke? Itu adalah dia punya mazdar. Qasama, qasama. Bunyi dia macam madhi lah. Tapi dia adalah mazdar. Iaitu isim, bukannya fa'il. Ini qasama ni fa'il. Kalau qasamun, min tu ada tanwin, itu sumpah. Itu sumpah. Oh, qasamun. Itu isim. Kalau qasamun, qasam itu adalah isim. Isim yang maksud sumpah. Tapi kalau qasama, fa'il madhi kepada perkataan membahagi. Bagi-bagi. Dia telah membahagikan duitnya kepada orang miskin. Qasama. Membagi kepada, bukan itu. Dia telah membagikan wangnya kepada anak-anaknya. Maknanya bahagian. Orang ini dapat bahagian ni, orang ini dapat bahagian ni, orang ini dapat bahagian ni. Itu bagi itulah. Bukan bagi maknanya 6 bagi 2 dapat 3. Bukan bagi itu. Ni bahagi ni, bagikan hak awak ni. Awak dapat tanah seekar. Orang ni dapat tanah 1/2 hektar tapi dalam bandar. Awak ni dapat tanah 2 hektar tapi dalam kampung. Sebagai contoh. Jadi ayahnya membagi-bahagikan hartanya kepada anak-anaknya kerana dia rasa dia dah tak nak meninggal. Sebagai contoh. Itu qasam. Qasama membagi-bagi. Kalau qasam dia jadi isim. Kalau isim itu adalah di antara makna dia adalah tak dapat dengan Jemi. okey. Gangguan. Okey, syukran jazakallah. Barakallah. Okey. Kita pergi kepada apa dia fungsi. Apa fungsi pertambahan alif nun? Okey dia kata. Itu nampak okey. Apa Ustaz? Ustaz. Kalau dah tak ada soalan yang tadi, kita pergi kepada fungsi. Fungsi tambah alif nun. Okey? Different book. Nampak nota ni? Tentu ada nota kan? Ada ni. Jadi kita sekarang ni dalam form 7. Form 7, 3 huruf tambah alif nun. Jadi yang satu menunjukkan kesan dia, natijah terjadi. Ya. Macam ni kata. Alif nun ni tambahan terjadi. Okey. Sorry. Dalam nota kita. Kalau nota ni muka surat 78 lah pada saya punya nota ni.
Kita punya 73. 73. Okay, tak apa. Hmm. Jadi tambah in. Tambah in tu apa fungsi dia? Fungsi dia adalah jadi 73. 80, 80. 40 itu. 73. Erti tambahan huruf alif nun terjadi. 73. Ada tahu lah nota yang lain. okey. Okey. Jadi nombor satu fungsi dia adalah menunjukkan kesan. Hmm. Ni? Tak ada ni. Apa yang? The same page actually sebelah kiri tu je lah kan. Dapat tak nota yang saya yang ada kala-kala Berapa? Ada Ustaz. Ada. 73. The first word is 73. Some book are sisa 80. Setengah buku Oh, I see. 80. Tapi 82 tu selanjutan tak? La. Di sebelah dia tu. Oh, I see. 80. Oh, macam-macam Banyak version. Okay lah, I go for this. Okay. tidak, dia tak hanya version, satu version je. Dia satu ini. The page dia different. I don't think so. Sama buku 80 kan? 80. Hmm. Sebelah dia tu. Sebelah. Saya 80. Sebelah wazan. Maksud saya buku yang nota fa'il tambahan huruf. Oh, nota tu. Tak ada ke? Oh, I see. Lagi satu. Okay, itu bukan. Tak ada ke? 80 tu contoh. Ada, itu contoh yang you cakap tu, contoh Al-Quran yang page 80 tu. Yang The first page is 73 ni 73. makna. Yang Ustaz cakap ni yang tajuk buku tu is fi'al tambahan huruf kan Ustaz? Betul. Yang ada jadi tentara dia- kat That is page 72. 72. Dia alif campur ta. 22. Campur ta. 71, 72, yes. 72. Itu Oh, yang 70. tajuk buku dia fi'al tambahan huruf. Dapat tak? Al-af'alu al-mazidah, dapat dah. Okey. Boleh jugalah. Itu form 3 natijah kesan. Itu basic. The 73 is erti tambahan. Naam. Okey. Sahih. Soft. Ada je. Sekarang Tafadhal Ustaz. buka arti tambahan huruf. Muka surat 73 kau. Ataupun 74. 73. Yang pertama dapat tak saya punya nota ni? Ada keluar dalam tuan-tuan punya. Ada. Jadi, buka Ada. muka surat yang ada tulis arti tambahan huruf an campur alif nun. Yang maksud terjadi. Form 7. Dapat? Okey. Nombor 1. Nombor 1 fungsi dia adalah menunjukkan kesan, natijah ataupun terjadi. Contohnya zalaqal al-ard. Maknanya lantai itu licin. Jadi zalaqa tu kataan fa'il madhi yang tak ada tambahan apa-apa. Jadi apabila kita tambahkan in, jadi in zalaqa maknanya in zalaqa talibu fi mislihi ala ardi. Maknanya tergelincir. Pelajar ketika berjalan di atas lantai itu. Jadi kalau mula asalnya adalah zalaqa maknanya licin. Tapi yang boleh tambah in zalaqa maknanya tergelincir. Akibat daripada licin, tergelincir. Jadi fungsi in itu adalah menjadikan kesan natijah ataupun terjadi. Jadi dia katakan zalaqa itu makna licin, kemudian boleh tambah in zalaqa maknanya tergelincir.
licin menyebabkan ataupun menatijahkan tergelincir. Pelajar itu berjalan di atas lantai. Itu satu maknalah. Makna yang kedua sama arti dengan fi'il mujarrad. Boleh tumpang tadi sikit ni. Dalam translation dia kata fi my she, my she tu kita kata berjalan kan. Tapi translation dia kata lenggang-lenggok, tang mana yang ada tang lenggang-lenggok bahasa Arab dia? Itu saya tambah. Oh, Masya Allah. Yang saya tahu my she is berjalan. Berjalannya. Oh, okey. Taklah kalau Itu dah masih kalau Itu dah mazid tu Ustaz mazid. kalau Miss Yihi saja, maknanya dia berjalan. Jalannya. Pencet. Kalau dia berjalan pencet. Kalau dia berjalan Miss Yihi, maknanya dia berjalan pada perjalanan dia. Jadi kalau dia berjalan lot tak tergelencir, tapi yang tergelencir ni yang lenggang-lenggok. Yang berjalan dia goyang-goyang itu tergelencir lah dia. Kalau jalan lok je tak tergelencir lah dia. Itu saya punya tambahan. Mazid Nak lagi makna dia jelas dan nyata lah. Kalau tidak, mana boleh jatuh pula kalau dia jalan elok. Ada, dia jalan sambil lenggang-lenggang gitu. Itu yang sebab dia jatuh. Tapi Ustaz saya nak tambah, kalau sekiranya fashion show tu, dia kalau berjalan lenggang-lenggok tak jatuh dia. Itu dia. Itu memang tak expert jalan lenggang-lenggok. Okey. Dan dia jalan tak pentas tak licin. Ini tempat licin ni. Okey. Betul tak licin. Jangan itulah. Okey lah. Okey, maaf. Saya pun dah sadar memang ada orang tanya ni apa ni lenggang-lenggok mana patah lenggang. Oh yang ni dunia Ustaz, mana dia lantai juga boleh pakai. Tak apalah, kalau tak suka saya padam lah. Tak apa. Maaf muskilah. Kalau suka pun tak apa, tak suka boleh padam, tak salah. Okey. Ini kita punya kan, tak salah. Kalau orang punya, bersalah lah kita nak buat. Dia lagi interested to know the law yang Arabic. Okey, lagi satu maknanya sama arti dengan fi'il mujarrad. Fi'il mujarradnya fi'il yang tak ditambah. Sama ada kita tambah in ke tak tambah in ke, maksudnya sama. Talaqa. Talaqa maknanya talak lah. Talak. Itu bahasa kita lah, talak. Talak tu maknanya cerai kan. Talak tu cerai. Ataupun membebaskan. Membebaskan daripada ikatan perkahwinan. Talak. Jadi in talak maksud dia lebih kurang sama, iaitu bertolak ataupun pergi. Bercerai sama juga lebih kurang dengan bertolak ataupun pergi. Lebih kurang. Tapi dalam Quran memang lebih detail lah. Tapi makna di sini maksudnya lebih kurang sama. Antara mujarrad dengan tambah alif nun tu dia membawa maksud sama. Macam di sini bermakna fi'il mujarrad talaqa. Talaqa tu maknanya talak. Talak tu maknanya cerai. Ini kataan apa namanya fiqh, tapi maksud dia adalah membebaskan. Dan in talaqa maksud dia pun membebaskan, tapi dia lebih kepada bentuk bertolak, pergi. Awak dibawa pergilah. Apa namanya penjenayah itu dibebaskan daripada penjara. Jadi pergilah. Dibenarkan pergi daripada penjara. In talaqa. Maknanya dibebaskan. Dia bukan macam halau ya Ustaz Bukan ya? Bukan apa? Bukan halau ke halau. You go. That means roh. Bukan roh. Bukan. Ini Roh. Maknanya dia benarkan pergi dengan sebab tertentu. Pergilah. Macamnya orang yang salah keluar penjara itu. Okey, awak boleh pergi dia penjara. Jangan duduk dalam penjara lagi. Bukan suruh roh tak. Roh dia macam ada unsur-unsur marah. Ni tidak, dia tak marah. Dia kata boleh pergi. Macam orang ceraikan suami isteri dia. Boleh pergi. Awak boleh pergi ke mak ayah awak. Jadi maknanya boleh pergi. Maksudnya lebih kurang begitu. Jadi, ya? Disuruh dengan baik. Disuruh dengan baiklah. Jadi tak boleh in talaqa
Ini cuma letakkan balik perkataan tadilah. Intalaka yantaliku. Kemudian intilakan. Muntalikun. Muntalakun. Jadi intalaka fa'il madi, yantaliku fa'il mudhari', intilakan itu adalah kata dia, dan muntaliku adalah isim fa'il, dan yang isim maf'ul. Isim maf'ul. Jadi ayat yang kita nak bincang ni adalah ayat surah 68. Ayat surah 68. 68 ayat 23. 8 ayat 23. 68 ayat 23. Ya ayat dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fantalaku wahum yatakhafatun. Yang bermaksud mereka pergi. Mereka pergi. Wahum yatakhafatun, dan mereka berbisik-bisik. Jadi ini cerita adalah berkenaan dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir dia ada kebun, dan kebun dia tu subur dan banyak hasilnya, dan ketika dia nak pergi memenuai dia punya hasilnya, dia dah beriktikad, dia telah bersumpah jangan biarkan orang miskin masuk dalam kebun dia ni. Dia tak nak orang miskin tu makan. Tak nak miskin tu, orang miskin tu dia tak nak bayar, bayar zakat lah. Jadi sebelum ayat ni dikata sesungguhnya, kalau ayat ni dia bunyi dia macam tu. Jadi dia sungguh dikata sesungguhnya pada pagi-pagi hari mereka pergi ke kebun mereka untuk memetik buah. Kemudian fantalaku, maka mereka pun pergi. Wahum yatakhafatun, dan mereka berbisik-bisik. Apa berbisik-bisiknya? Jangan biarkan orang-orang miskin masuk. Ataupun ayat Qurannya bunyi macam ni. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. Jadi dia dah berniat ataupun telah merancang malam tu nak pergi memetik buah, dan mereka telah berbisik-bisik jangan biarkan orang-orang miskin masuk kebun kita ni, kerana dia tak nak bagi orang miskin lah, maknanya dia tak nak bayar zakat. Maka mereka pun masuk dan berbisik-bisik. Kemudian apa akan jadi? Rupanya malam tu Tuhan dah musnahkan dia punya hasil tanaman, kerana dia engkar untuk membayar zakat pada orang miskin. Jadi fantalaqa itu bermaksud mereka pergi ke mana? Pergi wahum yatakhafatun, dan sambil mereka berbisik-bisik. Apa bisikan mereka? Bisikan mereka, pastikan, make sure jangan ada orang miskin masuk, jangan ada orang susah, jangan ada orang minta-minta nasib. Kerana itulah maka kebunnya dia hapuskan, kebunnya dimusnahkan oleh Allah pada malam sebelum dia datang. Jadi fantalaqa maknanya mereka pun pergi. Jadi perkataan asalnya adalah talaqa. Talaqa maksudnya mereka membebaskan diri dia untuk masuk ke kebun. Jadi sekarang ni fantalaqa, maka mereka pun pergi. Pergi ke mana? Pergi ke kebun. Sambil berbisik-bisik. Apa bisik dia? Bisiknya pastikan jangan ada orang miskin ikut sekali. Sebab dia tak nak mengeluarkan zakat, dia tak nak beri orang miskin.
Jadi perkataan ataupun rancangan mereka itu tidak mahu beri orang miskin ataupun tak mahu zakat adalah satu benda yang salah, satu benda yang Tuhan tak suka, dan dia musnahkan kebun dia sebelum dia masuk. Cerita berikutnya, kebun dia pun dimusnahkan. Tapi kita nak pergi sini kepada perkataan fantalaqa, iaitu alif, nun, kemudian talaqa, kemudian wa tu wa jamak. Fantalaku, maknanya mereka telah pergi ke mana? Pergi ke dalam kebun. Wahum yatakhafatu, mereka berbisik. Ini yang salah ni, bisikkan mereka ni yang salah. Maknanya dia dah asal-asal dari awal lagi, dia dapat rezeki daripada Allah, dia dapat buah-buahan dan sebagainya, dia tak nak mengeluarkan zakat, dia tak nak menolong orang miskin. Sikap ini sikap yang salah, yang tak betul, maka Tuhan musnahkan dia punya kebun. Jadi fantalaqa itu bermaksud mereka pergi. Okey, boleh? Ustaz nak tanya Ustaz. Silakan. Fantalaqu Ustaz. Fantalaqu tu fi'il madhi kan? Fi'il madhi kata kerja pasen. Fantalaqu yang yatakhafatun tu fi'lun mudhari' kan, jamak. Kenapa dia dalam satu ayat tu yang depan dia tu madhi, yang belakang dia tu mudhari'. Itu soalan saya. Okey. Jadi fantalaku tu maknanya mereka telah pergi. Dalam perjalanan pergi itu mereka berbisik-bisik. Maknanya dia telah pergi. Maknanya dia keluar dari rumah dia pergi dengan kawan-kawan dia. Kemudian dalam perjalanan kawan itu menuju ke kebun, dia berbisik-bisik. Jadi mana itu fa'il mudhari' lah. Kalau fantalaku dia telah pergi. Mana dia telah pergi, maknanya dia telah keluar dari rumah dia nak pergi ke kebun. Jadi dia telah pergi. Kemudian sebelum dia sampai tu dia telah berbisik-bisik kepada kawan-kawan dia, pastikan jangan ada orang miskin. Jangan ada orang meminta-minta masuk ke kebun kita. Kita tak nak bagi dia orang tu. Jadi itu adalah fa'il mudhari'. Yang pergi telah, tapi fa'il mudhari' yang berbisik sedang ataupun akan. Jadi dalam satu ayat perjalanan dia dah bertolak dah bergerak dah, dia dah keluar dah. Kemudian berbisik itu boleh jadi dia sedang berbisik atau dia akan berbisik. Fa'il mudhari'. Banyak ayat ni banyak ayat. Wah kan? Wah dan ni kan? Wahum ke bukan, not wuhum. Tak. Wahum. Huruf tu. Ya. Fathah. Ya, sorry. Itu silap baris lah. Ya. Itu wow, bukan wu. Wah. Kalau wu tak kena kat situ. Yalah. Okey, jadi wow. Okey. Wow. Jadi ayat ni nak tunjukkan tentang dia telah keluar. Dia telah membebaskan dirinya daripada rumah dia nak pergi ke kebun. Dalam perjalanan dia berbisik dengan kawan-kawan dia. Itulah bisikan dia. Dia tak nak keluarkan zakat. Maka Tuhan musnahkan dia punya kebun sebelum dia sampai ke kebun dia. Okey? Fahim tu. Okey, contoh yang lebih kurang sama pada surah Al-Kahfi ayat 71. Kahfi 71. Kahfi surah yang ke-18 ayat 71. Jadi ayat terlaku ni fa. Fa tu fa istinaf lah, sambung. Kemudian fantalaqa hatta iza raqiba fi safinatihi haraqaha. Jadi fantalaqa, maka mereka pun pergi.
Fantalaqa ada alif. Alif menunjukkan dua orang lah. Fantalaqa, maka mereka pun pergi. Siapa dia dua orang tu? Dua orang tu adalah Musa dan Haidir. Pergi mana? Hatta iza raqiba, sehinggalah mereka menaiki safinah ke dalam kapal. Jadi mereka telah pergi. Siapa dia mereka tu? Musa dan Haidir. Hatta iza raqiba, sehingga mereka menaiki sampan ataupun kapal ataupun feri. Fi safinah harakaha, dia telah melubangi dia. Sehingga tatkala di dalam perahu, dia melubangi kapal tu ataupun perahu tu ataupun sampan tu. Jadi fantalaqa dengan maksud mereka telah pergi. Bukan mereka lah, dua orang. Fantalaqa maknanya dua orang lah. Kalau nak sebut mereka ramai, nak sebut dia seorang. Kalau dua mana? Tak ada perkataan. Jadi kita sebutlah dua orang. Jadi dua orang pun telah pergi. Fi'il madhi telah pergi. Sehinggalah dia menaiki sampan. Dalam sampan tu dia melubangi sampan tu. Jadi air masuklah. Jadi itu adalah berbahaya. Menyebabkan karam, sampan tu boleh karam. Kalau karam semua orang mati. Jadi namanya Haidir ni melubangi dia punya melubangi sampan yang dia naik tu. Jadi Nabi Musa pun komplain. Kenapa lubangkan? Ini kerja yang jahat. Nanti habis semua orang mati. Tapi sebelum tu Nabi Musa dah janji dengan Nabi Haidir. Haidir kata awak tak mampu nak ikut saya. Sebab apa? Awak tak akan sabar. Nabi Musa dah, insya-Allah saya akan sabar. Saya akan sabar dan saya akan taat. Saya tak akan bertanya. Tapi bila Nabi Haidir lubangkan kapal bot tu, ini kerja jahat. Dia kata mana boleh buat macam ni. Satu, tadi kata janji jangan tanya. Tengok aja apa yang aku buat. Dan kamu tak akan sabar. Sebab kamu tak tahu dia punya maksud di sebaliknya. Jadi yang pertama adalah dia melubangkan kapal. Jadi melubangkan kapal itu salah satu daripada soalan ataupun pertanyaan yang dibuat oleh Nabi Musa kepada Haidir. Yang mana sebelum tu Haidir kata jangan tanya. Sabar. Sampai 3 kali tanya. Okey, kita berpisahlah. Awak tak boleh jadi anak murid saya sebab awak tak sabar. Jadi digunakan fantalaqa. Fantalaqa maknanya mereka telah pun pergi. Pergi apa? Pergi mengembara mengikut Nabi Haidir. Sebab Nabi Musa nak belajar dengan Nabi Haidir tentang ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu di sisi Allah. Bukan ilmu pelajar. Bukan ilmu melalui pelajaran, bukan. Ini ilmu melalui apa namanya ilham dari Allah Taala. Jadi fantalaqa bermaksud mereka telah pergi. Pergi mana? Pergi naik bot. Pergi mengembara untuk belajar, untuk mengikuti pelajaran yang Allah arahkan kepada Musa supaya ikut Nabi Haidir untuk belajar. Jadi perkataan fantalaqa di sini maksudnya mereka telah pergi. Okey? Ada soalan? Jadi itu dua fungsi dia. Dan fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga adalah fa'il lazim terbentuk daripada fa'il muta'addi. Fa'il lazim. Angkasara itu adalah fa'il lazim. Yang maksudnya pecah. Lahir daripada fa'il muta'addi. Fa'il muta'addi mana? Kasara. Kasara itu maknanya fa'il madhi. Dia telah pecah. Fa'il madhi, kasara, ini fa'il yang memerlukan muta'addi. Memerlukan penyambut. Apa penyambutnya? Apa yang pecah? Dalam ayat ni, kasarat zujajah. Pasal apa ada tu? Tu maknanya saya. Saya telah pecahkan. Apa yang kamu pecahkan? Zujajah. Zujajah. Kenapa jin dia bagi atas? Sebab dia mampu lebih. Saya telah pecahkan. Awak akan pecah apa? Zujajah.
Tak boleh zuzaju. Tak boleh zuzaji. Guna zuzajah. Apa zuzajah? Dia masuk kerana dia duduk di tempat maf'ul bih. Zujajah duduk di tempat maf'ul bih. Jadi saya telah pecahkan kaca. Kasara. Maka dia pun pecah. Maka dia pun pecah ataupun pecah, bercerai, berketai. Jadi kasara itu adalah akibat daripada kasara. Maka dia pecah. Tidak memerlukan maf'ul bih. Tapi kasara perlu maf'ul bih. Sebab dia pecahkan apa? Dia pecahkan kaca. Akibat dia kasara. Akibatnya terpecahlah ia. Jadi kasara di sini menukarkan fa'il muta'addi kepada fa'il lazim ataupun fa'il lazim terbentuk daripada fa'il muta'addi. Muta'addi maknanya perlukan maf'ul bih. Okey. Jadi yang di sini, yang ayat di atas ini adalah mutawa'ah min wazan fa'ala. Kasarah itu adalah wazan fa'ala. Mutawa'ah tadi adalah menukarkan tadi daripada muta'addi kepada lazim. Jadi muta'addi dia adalah kasarah. Mutawa'ah dia adalah wazan fa'ala ataupun kasarah. Kasara fi wazan fa'ala. In kasara fi wazan in fa'ala. Jadi kasara itu adalah wazan fa'ala. In kasara adalah wazan in fa'ala. Itu satu jenis mutawa'ah. Mutawa'ah yang kedua adalah mutawa'ah min af'ala. Daripada wazan af'ala, fa'ala tambah hamzah. Jadi yang ini dia telah pecah. Yang ini in fa'ala dia memecahkan. Infa'ala. Jadi kat sini kasarat jadi aksara. Aksara jadi dia telah memecahkan. Pun juga memerlukan dia punya muta'addi. Jadi di sini ayat contoh yang dibagi adalah az'ajahu fanza'aja. Pelik perkataan dia. Tapi maksud dia adalah asalnya perkataan za'aja. Za'aja ni dia telah menggerakkan. Fan za'aja maknanya dia pun bergerak. Dia telah menggerakkan, maka dia pun bergerak. Dia menggerakkan, maka dia pun bergerak. Jadi za'aja adalah dia punya fa'il fa'ala tapi tambah hamzah. Jadi az'aja. Az'aja kufan za'aja. Ini hamzah ni. Bukan alif. Itu kata saya. Hamzah. Jadi dia menggerakkannya, maka dia pun bergerak. Jadi itu satu contoh dia punya mutawa'ah. Dan contoh yang bawah ni adalah surah 91 ayat 12. Jadi izan ba'asa asqaha. Surah 91 ayat ke-12. Izan ba'asa asqaha. Ketika bangkit orang-orang yang paling celaka di antara mereka. Ni ayat ni pendek sangatlah. Payah nak dapatkan ni. Iaitu ketika bangkit ni maksudnya in ba'asa, izan ba'asa, ketika bangkit. Bangkit ni maknanya bukan bangkit daripada duduk, tapi bangkit maknanya nak buat satu rancangan. Asqaha, dia orang yang paling celaka di antara siapa? Antara umat Nabi Saleh. Jadi orang yang membunuh unta Nabi Saleh tu, izim ba'asa asqaha. Kalau tengok ayat dia, ayat surah 91. Ayat 91. Ayat yang ke-12.
Memang satu ayat, tapi tapi dia bersambung-sambung. Jadi izin ba'asa asqaha faqala lahum Rasulullah naqatallah wa suqiyaha. Jadi ketika bangkit orang yang nak membunuh unta Nabi Saleh itu, faqala lahum Rasulullah, maka mereka berkata kepada Rasulullah. Rasulullah itu ialah Nabi Saleh, naqatallah, unta betina Allah, wasuqiyaha. Jadi telah berkatalah Rasulullah, biarkan satu hari untuk unta tu nak minum dia punya minuman. Jadi sebelum tu kazzabat Samud bitagwaha, dan kaum Samud telah mendustakan rasulnya dengan sebab perbuatan mereka melampaui batas. Apa melampaui batas? Nabi Saleh kata jangan usik unta dia ni, tapi dia bukan saja kacau unta tu, tapi dibunuhnya unta tu. Akhirnya Tuhan turunkan bala hujan batu kepada mereka kerana melanggar melawan Rasul. Jadi ba'asa di sini adalah bangkit. Bangkit ni bangkit untuk melawan. Fa'il madi lazim. Bangkit. Manakala ba'ath fa'il madi muta'addi. Jadi kalau ba'atha maknanya bangkit, tak ada tambahan, bangkit yang memerlukan muta'addi. Tapi ba'atha bangkit yang tidak memerlukan muta'addi kerana dia adalah fa'il lazim. Okey. Kalau perlu kita tambah lagi lah contoh dia, sebab yang ni pendek sangat, barangkali susah kita nak dapatkan dia punya maksud sebenarnya. Tapi sejauh ini ada soalan? Okey. Boleh. Jadi itu sajalah dia punya peranan alif nun. Peranan tambahan alif nun. Ada tiga peranan lah. Yang pertama tadi adalah menunjukkan kesan. Yang kedua adalah sama arti dengan mujarad. Dan yang ketiga adalah lazim berbentuk fa'il muta'addi. Fa'il lazim terbentuk daripada fa'il muta'addi. Ada tiga peranan alif nun di ujung, di pangkal. Jadi kita bukan hanya tahu ada tambahan, tapi kita perlu tahu apa makna dia. Apa makna tambahan tu. Jadi ini senang je, 3 je, tak banyak. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh ingatlah kot. Dan cara yang baiknya ambil kataan daripada Al-Quran dan tengok maksud dia dalam tafsir dia. Supaya kita dapat makna dia, apa yang kataan yang macam mana digunakan untuk perkataan tambahan-tambahan itu. Ada soalan? Okey, alhamdulillah Ustaz ni faham. Tapi Ustaz saya nak tanya, yang mula-mula tadi yang ada muka surat yang bernombor tu, apa tajuk dia punya kitab tu Ustaz tadi? Yang Ustaz ada photostat, apa tajuk dia? Tak salah Ustaz dah kasih kan? Ya, Tajuk dia. PFD ke? Tajuk dia. Muka apa? Saya, dia punya buku tu apa tajuk dia? Yang mula-mula tadi ke? Yang banyak-banyak? Yang mula-mula tadi. What's the title? Mu'jib Tashrif Al-If'al Al-Arabiyah. Ni dia. Okey, buku ni Ustaz dah. Oh, Dah, tapi PDF ada PDF ada? Okey, Ada okey. PDF. ni. This one ada together PDF. dengan yang apa dengan Quran sekali tu. Oh, Yang dia tahu balaghah tarikh tu. dia tak? Ni kalau yang datang awal-awal dulu ada buku ni dah photostat. Dia Buku tak ada. dia Saya together nak dengan dalam balaghah. PDF lah. PDF dah long ago. Tarikh berapa? Bila tarikh dia? Tarikh apa? Bulan dia. Tarikh Yang PDF. tarikh PDF. PDF tu. Itu di awalan
tak boleh ingat dah lesap. Saleh, Ya, saya promo bulan Jun dulu. Bulan Jun. Okeylah, saya Cuba carilah. Tu check lah dalam Telegram, dalam Telegram. Oh, dalam Telegram. Okey. Terima kasih kawan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okey. Sama-sama. Okey. Okey, kita pun di sini dulu. Kalau tak ada soalan, kita pun di sini dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa memuji-Mu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan meminta keampunan-Mu ya Allah. Dan kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Kau beri petunjuk, tiada siapa yang dapat menyesatkan. Dan siapa yang dibesarkan, tiada siapa yang dapat memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas nikmat-Mu yang tidak ternilai dan banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang Engkau telah berikan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami sebagai hamba-Mu yang Kau-redai. Justru itu, berkatilah dan rahmatilah perhidupan kami ini. Kurniakanlah pada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'un alim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin.